saya akan 5.5 kekuatan otot. Ini apa yang saya akan bentang hari ini: pengenalan, jenis-jenis latihan kekuatan otot, ujian kekuatan otot, dan kelebihan daripada latihan kekuatan otot. Definisi kekuatan otot. Kekuatan otot bermaksud kemampuan otot atau sekumpulan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Kekuatan adalah faktor penting dalam kegiatan fisikal karena mereka yang mempunyai kekuatan akan dapat melakukan kerja dengan lebih berkesan. Ini perbezaan antara daya tahan otot dan kekuatan otot, sebab banyak orang akan confused dengan dua benda ini. Daya tahan otot akan menggunakan latihan bebanan yang dengan ulangan yang banyak. Tapi kekuatan otot pula akan menggunakan bebanan yang tinggi dengan ulangan yang rendah. Jenis-jenis latihan kekuatan otot. Ada 3 jenis, yaitu isometrik, isotonik, dan isokinetik. Isometrik adalah latihan yang tidak melibatkan pergerakan sendi. Isotonik pula latihan yang melibatkan pergerakan sendi, dan isokinetik ialah latihan yang melibatkan pergerakan sendi secara terkawal. Latihan isometrik. Latihan ini tidak melibatkan pemanjangan otot dan size otot tidak akan berubah. Ia melibatkan pengecutan tisu otot pada sudut tertentu. Latihan ini digunakan untuk memulihkan sendi yang cedera dan bukannya untuk meningkatkan kekuatan, kelajuan, atau daya keseluruhan. Ini contoh latihan isometrik, wall push, plank, sama wall sit. Latihan isotonik pula, Sekejap, Amanda, balik. Oke. Berdasarkan gambar ini, saya mau tanya balik kepada yang mendengar tadi. Oke, apa dia punya key untuk latihan isometrik ini? Amanda, diam-diam dulu. Daleno? Tidak melibatkan sebarang pergerakan. Oke, tidak melibatkan sebarang pergerakan. Apa dia punya key lagi yang seterusnya? Akmal. Oh, Akmal. Kalau tadi Daleno cakap dia tidak melibatkan sebarang pergerakan. Braden? Ini tidur ke apa nih? Tidak tahu. Penat si Amanda. Okey, macam Syera cakap, tidak melibatkan sendi. Kamu kena hormatlah dengan Amanda. Dia susah-susah terangkan apa semua. Nota sudah ada. Benda ni sudah diberi. Tapi kamu punya, inilah saya kata, daripada dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Okey? Tidak berubah-ubah. Sepatutnya kamu tahu hari ini ada pembentangan. Sepatutnya kamu bacalah juga dulu. Ini tidak baca apa-apa, just hanya on GM, that's it, and then kamu tinggal begitu saja. So this is something really wrong lah, okay? Dan tidak akan membantu untuk pembelajaran kamu, sia-sia saja. Alright, okay. Amanda tadi sudah cakap, latihan isometrik ini tidak melibatkan sebarang pergerakan pada sendi dan juga tidak ada perubahan kepada otot, pemanjangan dan pemendekan otot. They just stay, kekal statik. Contoh, tolak dinding. Tidak ada melibatkan pergerakan sendi. Plank, tidak ada melibatkan pergerakan sebarang pengucupan otot. Begitu juga dengan wall sit. Itu adalah latihan isometrik. Okay, carry on, Amanda. Okay, please. Okay, please dalam kamu mendengar Amanda apa yang diterangkan dan begitu juga seterusnya pembentangan yang seterusnya, pastikan di depan kamu ni adalah nota selain daripada makanan, Maggi ke apa, adalah something yang kamu rujuk. Alright. Okay.
Seterusnya latihan isotonik. Latihan ini dia melibatkan pergerakan sendi. Maksudnya dia melibatkan pemanjangan dan otot dan perubahan size otot. Pengucupan otot isotonik boleh dibahagi kepada dua jenis, yaitu sepusat dan esentrik. Sepusat dan esentrik. Sepusat maksudnya semasa pergerakan sepusat, otot semakin pendek karena ia berkontrak. Contohnya, otot bicep semakin pendek apabila Anda menekuk siku semasa bicep curl. Kalau esentrik pula, pengucupan otot yang ekstrim bermakna bahwa otot semakin lama ketika ia sedang terkontaminasi. Gerakan Okey. ini biasa Sebelum tu, sepusat itu nama lainnya apa? konsentrik. Yes, konsentrik. Okay, konsentrik. Eccentric dan konsentrik. Ini tolong bagi 5 star. Okay, ini memang akan keluar punya lah. Alright. Okay, konsentrik dan eccentric. Ko adalah sepusat. Buat catatan yang itu. Okay. Konsentrik adalah sepusat dan eccentric adalah pengucupan ekstrim. Okay, maksud dia kedua-dua ini adalah masuk di dalam kategori apa? Isotonik. Yes, isotonik. Okay. Isotonik ini terbahagi kepada dua jenis pengucupan. Sebab isotonik ini melibatkan pergerakan sendi dan juga melibatkan pengucupan otot. Ada pemendekan dan ada pemanjangan otot. Jadi ada dua jenis pengucupan otot, iaitu konsentrik dan eccentric. Konsentrik ataupun sepusat ini seperti yang Amanda terangkan, eccentric seperti yang ada dalam slide. Okay, carry on Amanda. Oke. Ini contoh latihan isotonik. Bicep curl, bench press, dan pull up. Okey. Balik kepada gambar. Okey, bicep curl. Pada pendapat kamu, ini konsentrik ke eccentric? Soalan akan bagi gambar ni. Okey, ini adalah latihan isotonik berasaskan eccentric ataupun konsentrik. Bicep curl. Siapa boleh bagi pandangan di sini? Apakah jenis pengucupan? Konsentrik. Sentrik juga. Eccentric ke konsentrik? Konsentrik. Sepusat. Sentrik. Konsentrik. Okay, back to the previous slide, Amanda. Okay, semakin mengotok pula. Semakin pendek kerana ia ada contraction. Okay, memendek, melekuk siku. Yes, itu adalah konsentrik. Okay, itu adalah yang bicep curl. Next. Okay. Yang ini pula bench press. Bench press. Konsentrik. Yes, konsentrik. Pull up. Eccentric. Eccentric. Okay. So kamu kena pandai-pandai cari apakah perbezaan konsentrik dengan eccentric ini. Alright, teruskan Amanda. Oke, thank you. Isotonik pula dia melibatkan pergerakan sendi secara terkawal. Latihan ini melibatkan pemanjangan dan pengucupan otot yang sekata. Latihan isokinetik adalah jauh lebih spesifik daripada kebanyakan jenis latihan lain. Ia membolehkan kawalan rintangan tertentu dan oleh itu mempunyai potensi yang kurang untuk menyebabkan kecederaan. Ini contoh latihan isokinetik. Oke. Okay, balik Amanda. Okay, balik previous slides. Okay. Pergerakan sendi secara terkawal, pemanjangan dan pengucupan otot sekata. Okay, maksudnya pergerakan ini terkawal dan pengucupan dan pemanjangan ini adalah sekata. Disebabkan oleh apa? Peralatan. Yes, tepat sekali Amanda. Next slide. Asal sahaja ada peralatan
ataupun asal saja dia walaupun dia tidak ada peralatan tetapi pergerakannya adalah seragam sekata, itu adalah contoh pergerakan isokinetik. Treadmill ada speed control, okay? Ada incline, ada speed control. Ini adalah latihan isokinetik. So dia boleh kawal speed larian itu di atas treadmill. Okay, so pengucupan otot itu, otot kaki itu adalah sekata. Alright, maintain. Begitu juga dengan stationary bike. Okay, ergometer bike. Okay, so kita boleh lajukan, kita boleh slowkan kayuhan. Dan swimming ini kita nak nampak dia pakai alat, tetapi pergerakannya adalah seragam daripada awal sampai akhir. Kita tidak nampak pun kaki dia saja, tangan relax, tiada. Swimming semua pakai. Okay, semua pakai. So ini adalah contoh pergerakan isokinetik. Next. Oke, ini konsep senaman. Konsep senaman kekerapan 3 kali seminggu itu standard. Berintensiti tinggi between 85% hingga 90%. Ulangan rendah 4 hingga 7 set, 3 hingga 4 set. Contoh latihan 90% intensity, 5 ulangan, 3 set. Senaman untuk meningkatkan kekuatan otot, latihan bebanan dengan bebanan berat dan ulangan sedikit. Menentukan 1 RM. Contoh atlet A, 1 RM bicep curl 30 kg, 90% intensity. 27 kg 90% dalam kurungan 27 kg times 5 ulangan times 3 set. Ini konsep dia. Itu contoh dia lah. Okey, ini adalah konsep senaman. Okey, ingat ini adalah contoh berdasarkan konsep fit yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kekuatan. Jadi key dia di sini adalah intensiti tinggi, ulangan rendah. Okey, intensiti ulangan rendah adalah untuk meningkatkan kekuatan otot. Kalau intensiti sederhana, ulangan tinggi untuk meningkatkan apa? Intensiti tinggi, intensiti sederhana, ulangan tinggi untuk meningkatkan apa? Daya tahan otot. Yes, tepat sekali Amanda. Okay, so itu key dia. Intensiti tinggi, ulangan rendah, itu adalah meningkatkan kekuatan otot. Manakala kalau intensiti sederhana, intensiti sederhana, ulangan tinggi itu adalah untuk meningkatkan daya tahan otot. Manakala kalau intensiti rendah, intensiti rendah, tetapi dia tiada ulangan, tetapi dia main masa di situ. Intensiti rendah, masa dipanjangkan. Itu untuk apa? Masa latihan itu dipanjangkan. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Daya tahan Yes, daya tahan apa? otot. Mana ada otot? Cardiovascular. Yes, cardiovascular. Dia tiada set, dia tiada ulangan, tetapi dia melakukan senaman itu dalam konteks intensiti rendah. Contoh 50% ke bawah, tetapi dilakukan dalam tempo masa yang panjang. Means itu lebih kepada meningkatkan daya tahan cardiovascular. Contoh, senam aerobik 50% buat dalam tempoh 1 jam. So itu adalah untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular selain daripada untuk membakar lebih banyak lemak dan juga kalori untuk mengawal berat badan. Carry on Amanda. Saya rasa sikit lagi nih. Iya. Ini ujian kekuatan otot. Ada 3 ujian. Ujian bangkit tubi merangkumi 7 tahap mengukur kekuatan otot rectus abdominis.
Grip tangan menggunakan grip dynamometer untuk mengukur kekuatan forearm, dan leg press menelaah berat atau rintangan menggunakan kaki. Ini dia ada menggunakan alat, tapi saya tidak tersimpan itu gambar alat dalam Ya, slide. sepatutnya ujian kekuatan otot ini ujian bagi tubi gambar, bukan gambar basketball, orang bagi tubi lah. Ya, Grip tangan, nanti betulkan lah. oke. Oke, Ini kelebihan alright. daripada latihan kekuatan otot. Dia dapat mengurangkan berat badan, membantu membentuk mekanisme badan yang lebih baik, mengelak penyakit, meningkatkan tenaga dan emosi yang lebih positif, lebih banyak pembakaran kalori, dan mempunyai manfaat kesehatan kardiovaskular. Alright. Oke. Membantu membentuk mekanisme badan yang lebih baik, dia untuk perkataan yang lebih mudah, kamu kena ingat membantu membentuk posture badan yang lebih baik. Okey, bagi shape lah, orang bilang badan kita ada shape. Okey, daripada lembek-lembek pergi yang berotot, maskulin. Ini adalah sebahagian daripada latihan kekuatan otot. Oke. Ini rujukan internet. Sekejap, saya bagi YouTube. YouTube ya. Okey. Sekejap. Mana si Braden? Braden, tugasan kemarin kenapa kau hantar? Nanti saya antar sih. Oke. Sorry. Itu yang saya mau dengar. Hantar. Macam mana pun hantar aja. Oke? Oke.